tak tahu untuk aku ungkapkan perasaan aku ketika ini bila teringat kembali setiap kenangan yang aku lalui. Rasa sakit, pedih, kecewa, luka dekat hati ni tak pernah hilang. Ceritanya bermula ketika itu aku hanyalah remaja yang berusia 18 tahun. Tetapi aku ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang pemuda yang 4 tahun lebih tua dariku. Dia seorang askar yang sudah tentu mempunyai rupa yang kacak, berkulit sawo matang. Dia sangat matang. Dia banyak mengajar aku erti kehidupan. Dan akhirnya aku bersetuju untuk menjadi isteri dia. Walaupun aku tahu usia aku pada waktu tu memang muda remaja, tetapi sejujurnya aku berbangga dan berasa beruntung kerana aku mempunyai seorang suami yang tugasnya untuk mempertahankan negara, memperjuangkan keamanan negara. Walaupun aku sebagai seorang isteri askar, tetapi aku tetap mendapat perhatian yang secukupnya, kasih sayang yang luar biasa. Walaupun kerap kali ditinggalkan seorang diri kerana dia perlu bertugas selama berbulan-bulan. Dan alhamdulillah, kami dikurniakan beberapa orang cahaya mata ketika itu. Walaupun setiap kali aku lahirkan anak-anak kami, aku bukan seperti wanita biasa yang mempunyai suami di sisi semasa melahirkan anak. Aku faham dan aku sentiasa akur akan pekerjaan suamiku yang bekerja tanpa mengira waktu. Tetapi ya, setiap kali aku melahirkan anak-anak kami, dia tetap akan pulang untuk melihat anak-anak kami, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya, jalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Tak akan dapat lupakan sampai sekarang, di mana pada hari itu seperti biasa, suamiku sudah berminggu-minggu tidak pulang ke rumah kerana dia perlu bertugas di Kedah. Dan pada malam itu, ketiga-tiga anakku telah tidur, tetapi salah seorang anakku sukar untuk lelapkan mata dan menangis, memanggil, "Ayah, ayah." Aku cuba untuk menenangkan dia, tetapi hatiku juga turut menangis, meronta, risau akan sesuatu yang tidak sedap hati. Tetapi aku tetap cuba untuk bertenang demi anak-anakku. Dan ya, tiba-tiba satu ketukan pintu di hadapan rumah kami. Aku bertambah cemas, tetapi aku cuba untuk menggagahkan diri bangun dan melihat siapa yang ketuk pintu rumah kami. Dan ya, terlihat dua orang anggota askar beruniform lengkap berdiri di hadapan rumah kami. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa aku telah berfikir sesuatu yang aku tidak ingin dengar, yang aku tidak ingin tahu apa-apa yang berlaku pada suamiku. Jadi dengan wajah yang cemas, aku bertanya kepada mereka, "Ya Tuan, ada apa yang boleh saya bantu ke?" "Begini Puan, saya ingin memberitahu tentang suami Puan. Suami Puan kemalangan semasa menjalankan tugas. Dia terkena bom musuh dan cedera pada beberapa anggota badan dia. Tetapi Puan jangan risau, dia berada dalam keadaan stabil dan berada di hospital." "Tuan, tolong Tuan. Tuan tolong bawa saya dan anak-anak saya pergi melawat suami saya, Tuan. Tolong." "Suami Puan berada dalam keadaan stabil dan kemungkinan dia akan sedarkan diri pada esok hari. Jadi Puan tidak perlu untuk ke sana." Aku reda dan aku mampu mengangguk sambil menahan tangis. Setiap hari aku mendoakan keselamatan suamiku sambil menunggu kepulangan dia. Ya, terlalu banyak memori dan kenangan selama aku bergelar seorang isteri askar. Sampailah satu hari suamiku memilih untuk pencen awal dari menjadi seorang askar.
Dan kami pun mengambil keputusan untuk pulang ke negeri kami semula dan jalani kehidupan seperti biasa. Suamiku telah mendapat pekerjaan tetap dan beberapa tahun kemudian, alhamdulillah, dia mampu untuk mendirikan syarikat sendiri. Sebagai seorang isteri, aku sentiasa ada dengan dia di kala jatuh bangunnya, memberi idea untuk menaikkan lagi syarikat kami. Dan alhamdulillah, syarikat kami semakin dikenali ramai dan kami juga boleh dikatakan berada pada titik yang stabil. Suamiku kerap pulang lewat ke rumah untuk memastikan setiap pekerjanya melakukan pekerjaan dengan kemas, sempurna. Ialah bekas askar. Tentu dia mahu setiap perkara yang dilakukan itu nampak sempurna dan tepat di matanya. Aku tetap bangga dengannya dan tidak pernah terbayang untuk aku menduakan dia, kerana aku telah lama menerima setiap kekurangan yang ada pada diri dia. Dan aku juga yakin yang akulah satu-satunya wanita yang dia cintai dan setia pada aku seorang. Jalani kehidupan seperti biasa di rumah sebagai seorang suri rumah. Dan tiba-tiba mendapat panggilan dari anak sulungku. Ibu, kakak ada benda nak beritahu ibu. Kakak harap ibu kuat ya. Kakak dah tak nak berhasil lagi dengan ibu. Sebenarnya, kakak ternampak ayah dengan perempuan lain. Ini bukan kali pertama kakak nampak, Bu. Kakak jangan main-mainkan ibu. Ibu tahu ayah takkan buat macam tu pada ibu. Tak apa. Kakak share location sekarang. Ibu datang ke sana. Aku bergegas ke tempat kejadian. Dan kebetulan, masa itu mereka berdua sedang berjalan berdua-duaan keluar dari hotel untuk menuju ke parking kereta. Remuk. Hancur. Itu saja yang aku dapat gambarkan perkara yang terjadi dekat hati dan perasaan aku. Tetapi aku tetap gagahkan diri untuk berhadapan dengan mereka. Suamiku dengan pantas dia melepaskan genggaman tangan wanita itu. Dia meminta untuk aku bertenang. Aku terdiam. Aku terkaku di situ dan cuba untuk melangkah pergi. Dia memujukku, tetapi aku pingsan di tempat kejadian dan tidak sedarkan diri. Aku dibawa ke klinik. Dia berada di sisiku dan cuba untuk menenangkan aku. Aku berfikir untuk tinggalkan dia, untuk berpisah. Tetapi aku tetap memikirkan perasaan dan nasib anak-anakku nanti jika kami berpisah. Dan ya, aku mengambil keputusan untuk terima dia kembali, untuk telan segala kepahitan yang terjadi pada diriku. Aku maafkan dia kerana dia telah berjanji untuk tidak melakukan lagi, untuk setia padaku. Beberapa tahun kemudian, aku dapat rasakan sesuatu yang kembali membuatkan aku rasa janggal. Dan aku mengambil inisiatif, mengambil langkah untuk mengikut suamiku ke mana saja dia pergi. Dan benar, tepat sekali jangkaanku yang dia tidak serik lagi berjalan bermesraan dengan wanita lain. Dan dari situlah aku tekad dan aku berserah segala yang terjadi. Aku menuntut cerai. Aku menuntut fasah di mahkamah, juga atas persetujuan anak-anakku. Mereka faham akan perasaanku dan memberi aku peluang untuk aku memilih, melakukan keputusanku sendiri. Si dia tetap ingin memujukku, tetapi hatiku rasa kosong, hancur yang tidak boleh dibaiki lagi. Semua pengorbanan aku sia-sia. Yang tinggal hanyalah luka yang berkekalan. Aku pernah bertanya pada dia. Dia mahu memilih aku yang sudah berpuluh tahun susah senang dengan dia berkorban membesarkan anak-anak kami, atau dia mahu pilih wanita yang baru beberapa bulan dikenali. Dan jawapan dia ingin kedua-duanya sekali.
Dan kerana itu, aku memilih untuk hidup sendiri. Kerana jika dia benar-benar mencintai aku, dia takkan jatuh hati pada wanita yang kedua. Tetapi, aku telah terima segala-galanya. Aku memilih untuk hidup sendiri dengan gelaran ibu tunggal. Aku terima setiap ketentuan kerana aku pasti setiap yang berlaku ini mempunyai hikmah yang indah untukku. Kini, aku bahagia dengan jalan hidupku sendiri, menumpang kebahagiaan anak-anakku yang telah mempunyai keluarga sendiri. Dan aku berharap mereka tak akan melalui nasib yang senasib denganku. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan aku sekarang. Aku lebih tenang. Aku lebih bahagia. Kini aku pasti kebahagiaan di dalam hidup kita bukan sahaja dengan kesetiaan pasangan di sisi, tetapi dapat menerima suratan takdir dengan hati terbuka. Itulah kebahagiaan yang sebenar buat diriku.